So dia bergerak, highlight ni. No pencil. Alright. Dia bergerak dalam 120 km per jam. Okay. Dan dia bergerak dalam masa 90 minit. Cari dalam kilometer. Sebabkan dia cakap per jam, paling mudah awak tukar minit kepada jam. Jangan pakai minit. Kena pastikan dia punya sama Pastikan dia punya unit adalah sama. Minit tukar kepada jam. 90 minit kita perlu bahagi 60. Bahagi kan? Bahagi dengan 60. So kita akan dapat 1 jam 30 minit lah. Ataupun 1.5 jam. Okey. Kepada siapa-siapa yang tulis 1 jam 30 minit, betul, bukan salah. Saya tak cakap salah. Betul. Cuma sebabkan dia cakap jam. So, kita tukarkan semua terus kepada jam supaya lebih mudah. So, 1.5 jam lah sebenarnya. Daripada tu, kita boleh terus buang, kita boleh dapatlah kilometer dia dengan cara 120 kilometer per jam darab dengan 1.5 jam, kita akan dapat 180 kilometer. Unit jam terhilang. So, yes lah, kita dapat 180 kilometer. Boleh? Boleh. 1 jam 30 minit ataupun lebih tepat untuk awak tulis jawapan ni ialah 1.5 jam. Alright. Nice. So, sebuah kotak mengandungi 80 buah buku yang terdiri daripada buku matematik dan sejarah. Sebuah buku dipilih secara rawat daripada kotak tu. Keberangkalian buku matematik dipilih ialah 1/5. Berapakah bilangan buku sejarah dalam kotak tu? Enam puluh 64. D 64. Alright, 64. D lock. Okay. D Majoriti jawab D. Ada lain? D. Okey, 17. Sebuah kotak mengandungi 80 buah buku yang terdiri daripada buku matematik dengan sejarah. Sebuah buku dipilih secara rawat daripada kotak tu, keberangkalian buku matematik dipilih ialah 1/5. Berapakah bilangan buku sejarah di dalam kotak itu? Okey, so dengan tu ada berapa sebenarnya keberangkalian untuk kita dapat buku sejarah? Berdasarkan soalan, berapa sebenarnya keberangkalian untuk kita, kalau kita ambil satu buku, kita akan dapat buku sejarah? 4/5, yes. Kenapa 4/5? Sebab sekarang ni bagi tahu kita, okay, pada siapa yang mungkin confuse kan, kenapa sebenarnya 4/5? Dia bagi kita keberangkalian untuk buku matematik. So dalam satu kotak ada 80 buah buku. Kita bawa keluar satu buku. Kalau satu buku ni untuk dapat buku matematik, 1/5 untuk dapat buku matematik. So, berapa untuk dapat buku sejarah? Based on keberangkalian, apa yang perlu kita buat? 1 tolak 1/5. Kita akan dapat 4/5. Kenapa? Sebab 1 ni menandakan 100%. Okey, 100% tolak 1/5.
Iaitu 1/5 tu buku matematik lah, selebihnya ialah 4/5. So sejarah buku dia adalah 4/5. So dia tanya berapa bilangan sahaja. So bilangan sebabkan ni soalan macam soalan pecahan dia sebenarnya. Jadi 4/5 darab dengan 80 sahaja. Kita akan dapat, yes, 64. Yang ni awak boleh tekan kalkulator lah, tak ada masalah. Okay, kita akan dapat 64. Nice. Noise. Next, koordinat. Okay, 18. Bagi titik P ialah koordinat bagi titik P ialah -2, 1 dan kecerunan bagi garis PQ ialah 3. Cari koordinat yang mungkin bagi titik Q. -1, -2, tolak 2, tolak 4, tolak 2. Ini semua akan jadi -4. Sorry, -3, 4, 34, 3. 2, 1, 4 tolak 1. So this tambah. No. Yeah. A. Okay, kalau kita dah jawab A. A. Okay, dua orang jawab A. A. C kot. Okay, C. A. Ada orang jawab C, ada orang jawab A. Okay, before that. Ini dia cerita. Okay, sekejap. Before that, saya nak terang sikit. So, koordinat bagi titik P ialah -2, 1 dan kecerunan bagi garis PQ ialah 3. Kecerunan bagi garis PQ ialah 3. Cari koordinat yang mungkin bagi titik Q. Okay. So, apabila dia ada bagi kecerunan dan dia bagi koordinat, dia suruh cari koordinat. Kita boleh pakai terus formula untuk kita boleh terus pakai formula untuk kecerunan. Formula untuk kecerunan ialah M, iaitu kecerunan, akan bersamaan dengan Y, iaitu koordinat Y2, tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, itu formula dia lah. Alright. So, daripada sini, apa yang saya buat, saya just pilih je. Kita try and error. Mana yang kita try, kita dapat. Mana kita tak try, mana kita dapat. Okey, yang saya dapat lah. Jawapan dia ialah B. Okey, saya dapat jawapan dia ialah B. Okey, kenapa jawapan dia B?
Sebab kalau kita tengok pada koordinat, M adalah 3. Dia nak paling penting jawapan dia mesti 3. Jadi kita boleh terus ambil je. Saya jadikan ini adalah nombor 2 supaya mudah untuk saya. Okay, mudah untuk saya. Ini adalah Y2 dan X2 lah. Ini yang nombor 2. Yang ini adalah nombor 1. So, Y ialah 1, 1, 4 tolak 4 akan bersamaan dengan negatif 2 tolak dalam kurungan tolak 1. 1 tolak 4 akan jadi negatif 3. Negatif 2 tolak negatif 1 akan jadi tambah kat sini. Negatif-negatif jadi tambah. So negatif 2 tambah 1 akan menjadi negatif 1. Negatif boleh buang-buang dan 1 maksudnya 3 sahaja. So tinggal 3. Jawapan dia ialah B. Okey. Kenapa tak boleh A? Soalan dia. Sebab majoriti saya tengok ramai orang jawab A. Saya kena cerita kenapa sebenarnya tak boleh buat A. Yang C saya rasa sebab mungkin awak tersilap tambah dia lah. So tak apa. Yang A salah. Kenapa dia salah? Sebab kita tengok ni balik ulang balik. Tadi adalah 1 tolak 4. Okey, negatif 2 tolak negatif 2. Sini akan jadi tambah, atas akan jadi negatif 3. Bawah akan jadi kosong. Okey, kalau awak try dalam calculator, 3 bahagi kosong, kita akan dapat mathematical error. Sebab tak ada nombor yang boleh dapat pecahan di bawah dia adalah kosong. Okey, boleh So tak apa, hati-hati sikit lah kat situ. Especially terutamanya bahagian dia punya negatif positif ni. Negatif positif ni kena sangat-sangat hati-hati untuk soalan ni. Okey. Sebenarnya dalam apa-apa soalan pun, awak nampak je nombor negatif, tolong hati-hati sikit untuk setiap pergerakan awak. Sebab pada saya lah, negatif ni dia a bit bukan tricky, cuma kadang-kadang boleh terlepas pandang. Apabila terlepas pandang, nombor tu boleh terus jadi lain terus. So hati-hati dengan negatif lah. Alright. Ni min, alright. So kita ambil data tak kumpul. So data dalam rajah 7 menunjukkan pengukuran daun dalam sentimeter bagi satu sampel. Min bagi pengukuran itu ialah 6 cm. Cari nilai X. D. Oh laju. Okey. D D. Oh laju. Okey. Oh. Ai belum datangnya. D 7 cm. Subhanallah. Empat, 5, 7, 4, 7, 9. Okey. D. Ada jawapan lain? Tak ada Okey, before that saya nak tanya. Ada pengumuman sikit. Kepada siapa yang masih belum tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda, minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda untuk kehadiran pada malam ni. Okey, so Okey, so before that saya nak tanya. Apa formula untuk min? Macam mana cara untuk kita dapat min? Apa formula min? Tambah semua bahagi bilangan nombor. Yes, betul. Okey. Tambah semua bahagi bilangan. Yes. Tu, tak ingat tak apa. Tapi minta tolong untuk ingatlah. Sebab setahu saya min dia tunjuk. Min dia bagi tak formula dia kalau dalam ujian?
Dia bagi kan? Seingat saya dia bagi, cuma better untuk ingat lah sebab min tak susah pun ingat. Basically apa yang awak perlu buat ialah awak tambah semua nilai, semua data. Okay, first. Dia tambah data, sum of data. Ini maksud dia sum of tambah semua data. Dibahagikan dengan jumlah bilangan. Berapa banyak kita tambahkan. Sekarang ni untuk tahu min dia ialah 4 tambah 5 tambah X tambah 4 tambah 7 tambah 9. Dibahagikan semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dibahagikan dengan 6. Jawapan dia mesti dapat min dia iaitu 6. Okay. So basically awak boleh gerakkan 6 ke atas. Awak akan dapat, ini kalau tambah semua akan dapat 29 tambah X. Astaghfirullahaladzim, sekejap. Awak akan dapat 29 bahagi tambah X. Sorry ya, tambah X bahagi tak ada. Akan bersamaan dengan 6 darab 6 akan dapat 36. Lepas tu dah dapat X, hanya perlukan X bersamaan dengan 36 tolak 29 akan dapat 7 lah. Betul. Jawapan ni betul D. 7 cm. Okay, boleh. So, cuba untuk ingat formula min. Formula min tak susah pun. Okay, satu lagi. Sudut. Nampak tak? Nampak kan? Okay, nombor 20. Dalam rajah 8, O ialah pusat kepada bulatan. MN ialah tangent kepada bulatan pada titik N. QPM ialah garis lurus. Cari nilai X tambah dengan Y. Okay. X tambah dengan Y. C ataupun D. C ataupun D. Sorry. Wait. Sampai dulu. Sekejap. Alright. Sorry.
C atau D? C atau D? Okey. So, mari tengok kita jawab C. 44. 52, 96. 90. Wait. It made me wonder. 90, tolak 50, tolak 90, tolak 90. C. Ada selain daripada C? A ke B ke? Okey, saya nak tanya. X awak dapat berapa? B. Okey, kalau kita jawab B juga. Ada selain. Saya nak tanya. X awak dapat berapa? X tak pasti. Okey. Kalau itu Y? Sebab dia nak X tambah Y kan? Y 46. Okey, Y 46. Macam mana awak kira dapat 46? $92 tu apa? Y 52. Sebab sama dengan Q. Q. Oh, samakan Y tu dengan Q. Okey. So, C. Okey. Kita cek sama-sama Sekarang ni, ini adalah topik bulatan. Topik bulatan dengan poligon lah sebenarnya. Dia campur bulatan dengan poligon. Sekarang ni ada beberapa perkataan kat sini yang agak penting untuk kita tahu. Antaranya ialah O ialah pusat bulatan, MN ialah tinjen kepada bulatan pada titik N. QPM ialah garis lurus. Okey. Sekarang O adalah dia punya pusat bulatan dia. Alright? Kita dah tahu. O ialah pusat bulatan dia. MN adalah tangent dekat N. So N ni ada tangent. So apabila kita cakap pasal tangent bulatan pada titik N, maksud dia kita tahu sini 90 darjah. Automatik kita tahu. Okey? Dan kalau kita ada dua garisan yang tiga segi bentuk dia daripada pusat bulatan. Okey, O ni pusat bulatan kan, dia beritahu kan? O ialah pusat bulatan. Kalau ada pusat bulatan O ni, satu garisan, betul? Dan ada lagi dua garisan yang membentuk tiga segi juga daripada N sampai ke Q. Okey, kita kena ingat apa-apa nilai dekat sini akan 2 kali ganda nilai sini. Itu memang undang-undang dia lah. Itu undang-undang dia. Okey. So, dengan tu kita boleh cari X dengan cara macam mana? Bagi dua je kau. Kita nak cari X. X yang betul lah, bukan X yang saya tulis. X yang betul tu. Kita kena darab. Kali dua. Yes. Kita kena darab dua. Sebab yang atas ni mesti 2 kali ganda kecil daripada yang dekat bulatan tengah ni. So, kita buat 46 darab 2 akan dapat berapa? 94. 92. 92 kan? 92. Saya cek sekejap. Saya dapat 92. Okey, 92 kan? Alright, sekejap. Saya Typo ni, typo. tak apa. So kita tahu sekarang kat sini adalah 92. Okey, kita tahu kat situ 92. Sekarang ni kalau perasan ini adalah segi 4. Ataupun poligon 4 bucu lah Poligon 4 bucu. Poligon 4 bucu dalam dia berapa? Sudutan dalam dia mesti
360 kan? Kewajipan 360. So kita tahu kat sini 360 campuran dalam. So kita boleh cari sudut di sini kalau saya bagi nama dia W lah katakan. Okey, saya bagi nama dia W. So kita boleh cari W dengan cara 360 tolak 52 tolak 90 sebab sini tangent tadi. Tolak 92. Kita dah kira tadi kan yang X. So kita akan dapat 86. berapa? 360. Nice. Dapat berapa? 126. 126. Dapat 126. So kita boleh dapat tak? Kita boleh jumpa tak Y? Boleh kan? Macam mana nak jumpa Y? Yes, 180 tolak 126 akan dapat berapa? 54. 54. Kita dah ada Y, kita dah ada X. Campurkan. Seratus empat puluh enam. 146. Yes. Alright. Boleh. So dalam bulatan macam tu undang-undang dia. Ni saya cuba cari. Bulatan formula. Saya tunjuk baliklah sekejap mana dia. Okay, tengok kat sini. Yang dekat sini Kalau awak tengok, dia tak kira tau. Selagi dia apabila dia tiga segi, di mana kaki dia datang daripada kawasan yang sama, lepas tu satu kepala mesti dekat pusat, satu lagi mesti dekat garisan bulatan. Dia pusinglah macam mana pun, ujung sini ke, ujung sini ke, ujung sini ke, macam ni ke, macam tu ke, dia sentiasa 2 kali ganda daripada yang kecil ni. Yang dalam bulatan mesti 2 kali ganda daripada yang kecil ni. Sentiasa. Okay, ni semua undang-undang dia lah. Yang ni seingat saya awak kena hafal. Okay. So, dengan tu habis kepada soalan bahagian A. Kita terus masuk soalan pun boleh. Soalan bahagian B. Okay. Jawab semua soalan. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Nilai tempat bagi digit yang bergaris. No, apa ni? 10,000. 40,000. Nilai tempat dia 10,000. Yes. 10,000. Yes. Yang 4 ni adalah 10,000. Betul. Okey, yang ni bawah dia. Yang 5. 10. 2.10. 10. Saya zoom sikit boleh? Per 100. Per 1000. Per 1000 per 100. Sekejap. Okey.
Sudah agak dah. Mesti tak perasan tu. Majoriti awak tak perasan ada titik perpuluhan kat situ kan? Yes, dia sebenarnya adalah per 1000. Okey. Dia apabila ada titik perpuluhan ke kanan kita tahu mesti ada perkataan per. Tambah perkataan per je. Dan nilai dia kat sini sar kan? Sini sebelah kiri ni 10 patutnya. So sini pun jadi 10 kak. Turun lagi akan jadi ratus. Turun lagi akan jadi ribu. So yang ni maksudnya 10,000. Yang 9 ni adalah 10,000. Per 10,000. Jadi sar tak ada. Yes. Kat perpuluhan tak ada sar. Sar memang dekat satu tu je. Sar memang dekat satu tu je. Okey? Kepada yang mungkin macam, kenapa sebenarnya nama dia perpuluhan? Kenapa kat sini terus 10? Sebab apabila kita ada titik perpuluhan, contoh saya bagi 1, ini sar lah kan? Kalau 0.1, dia juga bermaksud 1/10. Perasan tak? Kalau 0.2, dia juga bermaksud 2/10. Jadi kalau 5 ni, kalau kita gerakkan dia, 5 0.005. Kalau kita nak jadikan dia pecahan, 1, 2, 3, 5, bawah dia kena 1, 2, 3, 0. 5/1000. Per 1000. Ini perkataan per 1000 tu datang. Per 1000. Kalau nombor sifar tu nilai tempat dia ialah perpuluhan, nilai tempat dia. Cuma dia sendiri kita tak panggil lah sebab dia kosong kan, dia tak ada kosong lah. Dia just 0.0. Kosong. Cuma kalau nilai tempat dia ialah perpuluhan. Tak apa, jangan risau. Dekat sini lupa tak apa, tuan-tuan masuk ujian jangan lupa. Ujian kita ingat balik. Alright. So, apa benda ni? Pergi. Okay. Okey, antara perpuluhan berikut yang manakah boleh dibundarkan pada 6.0? Tandakan right pada jawapan yang betul. Kau lupa tadi. 5.999, 6.091. Allah panas. 6.091. Lagi dua tu tak boleh 5.378 dengan 6.712 tak boleh. Confirm? Alright. So dia cakap bundarkan kepada 6.0, maksudnya kita tengok pada 6 lah. 6.0 kita tengok pada 6 dan kita tengok nilai belakang dia. Kalau 4 dan ke bawah tak payah tambah, 5 ke atas kena tambah. So dekat sini kosong, so tak payah, dia akan jadi 6.0. So betul. Kat sini 5.3. 5.3. Yang ni bawah daripada 4, so tak payah tambah, dia akan jadi 5.0. So salah. Yang ni 5.9. 9 atas pada 5, so dia akan jadi 6.0. Betul. Yang ni 6.7. 7 lebih daripada 5, so jadi 7.0. So salah juga. So betul 6.091 dan juga 5.999. Call polis. Alright. Dia ni. Alright. So Raja 9 menunjukkan 2 garis lurus yang menyilang, 3 garis lurus selari. Namakan satu sudut yang mempunyai nilai yang sama dengan sudut yang berikut. Dia nak cari nilai yang sama. Okey, nilai yang sama.
Untuk B, F, G dan H. B mana B? B kat sini. Kita tengok B dulu. B kat situ. B sama dengan apa? Nampak tak? Kecil sangat. Kecil sangat saya dekatkan. Okey. Nampak kau insya-Allah. So kawan kita ada jawab sama dengan D. B sama dengan C. Ada yang jawab sama dengan C. B sama dengan C. C. Jawab C ada dua orang. G. Sabar. Kita buat ni dulu. Kita buat B dulu. B sama dengan C. B sama dengan C. B sama dengan C. Sama dengan C. Okey. B sama dengan D. Tulis sudut Okey, untuk jawapan ni sebenarnya kalau nak tepat lah jangan tulis ni je tau. Sebab dia cakap sudut kan. So you buat sudut, lepas tu baru jawab. D. Okey. Dia sama dengan sudut D. Apa nanti saya cerita. So seterusnya F. F sama dengan apa? F mana F? F ni. Situ, bawah tu. Sama dengan apa? FF. F sama dengan C. Alright, ada jawab C. F sama dengan C. Alright, ada jawab C. Nanti saya tunjuk sudut selari. Undang-undang sudut selari. F sama dengan C. Ada lain? C. A. Alright, ada yang jawab A. Okey. Sebenarnya F akan sama dengan sudut A. Okey, next. Sudut G. G yang mana? G yang ni. Sama dengan apa? G sama dengan A. Okey, kawan kita ada jawab A. C. Alright, kawan kita ada jawab C. C. E. E. C. E. C atau E. C. V. V ada V ke? Mana ada V? E. C. C. Alright, so jawapan dia ialah sudut C. Yes. So satu lagi H. H dekat sini. Apa sudut dia? E. Yes, you got capture it. Okay, awak semua dah dapat, dah tangkap lah. E. Yes, jawapan dia ialah E. Now, saya rasa awak jumpa terlepas pandang. Yang selari tu, ini tau. Yang ni tak selari tau. Dua garisan ni tak selari. Yang selari tiga ni je. So, sekarang kita kena tengok undang-undang selari. Undang-undang garis selari. Selaru pula. Bolehlah selaru pun. Selari. Mana dia? This one. But tak kemas. Saya cuba cari mana yang lebih kemas. Tak apa, inilah. Okay. So, sekarang ni
Dia paling penting mesti 2 garis selari dulu. Okey, saya rasa awak ingat cuma tadi tak perasan. Okey, apabila kita ada 2 garis selari macam ni, sudut yang sama kawasan dia akan sama. Okey. Dan kalau Z pun akan sama. Sudut Z lah, saya panggil ni sudut Z. Kalau sudut dalam yang sama, dia akan disamakan dengan 180. Campuran dia akan bersamaan 180. Okey. Campuran dia akan bersamaan dengan 180. So, kalau kita tengok ni balik, kalau tengok balik, selarinya, kalau kita tengok yang B dengan B saja kalau kita perasan yang B, kita ada 2 garis lurus, yang selari ada 1 garis macam tu. Kat sini adalah sudut B. Yang sama dengan B hanyalah di sini dan di Z. Sini. Okey. Sini dengan sini je yang sama. Okey, 2 ni je saja. Dengan sinilah sebelah satu lagi. Sama. So jawapan dia adalah D lah. Yang sebelah sini dia garis lain terus. So dia takkan sama. Itu untuk B. Kalau F ni pun samalah. Dalam satu garisan yang sama, kalau ni garis tengah ni tak ada, kalau perasan dia akan bentuk macam ni. Okey, garis tengah ni saya buang. Sini F kan. So yang sama dia kat sini lah. Okay. Satu lagi apa tadi? G. G pun sama macam F. G sama macam F. Kita kena buang garis tengah ni. H sama macam B. Dekat sini. Yang penting dia mesti dalam satu garisan yang sama. Kalau kita selang masuk garisan yang tak selari tu, dia jadi off teruslah. Okey. Boleh Memang kena ikut garis. Okey. Untuk soalan ni, dia bukan kena ikut garis lah. Betul lah. Memang betul kena ikut garis. Cuma awak kena pastikan garis tu selari ataupun tidak. Garisan yang selari aja kalau kita potong. Okay, first paling penting lah. Undang-undang ini adalah undang-undang untuk garis selari. First mesti garis selari. 2 garis yang selari atau 3 atau 4, tak kisahlah. In this case 2 garis selari. Kalau ada satu garisan yang pintas dia, yang tak selari dengan dia, baru datang undang-undang selari ni. Garis selari ni. Jadi yang paling penting setiap kali tengok garis selari, awak kena cari mana yang selari. Ada 2 cara dia akan tentukan dia akan selari. Sama ada petunjuk di hujung macam ni atau dia akan buat petunjuk di tengah-tengah. Dua-dua ni menandakan selari. Kadang-kadang dia akan dapat 2 pasang garis selari. Maksud dia macam ni. Katakanlah kita ada 2 garis macam ni, lepas tu ada lagi 2 garis macam ni. Dia ada kadang-kadang buat macam ni tau. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini bermaksud 2 garisan yang ada 1 arrow ni, dia selari berdua, sepasang. Yang 2 ni, yang 2 arrow ni, dia sepasang, selari. Okey. Saya pun tak pasti garisan bulatan ni, garisan lurus ni tingkatan berapa. Okey. Cuma memang ada kadang-kadang orang confuse sikit soalan selari ni. Okey, boleh. So tu untuk selari lah, konsep selari. Okey. So selari yang paling penting aku kena tengok mana yang garis selari. Tu paling penting. Awak dah jumpa garis yang selari, baru awak boleh senang nak cari sudut untuk garis selari ni lah. Alright, so seterusnya. Isikan jawapan dengan isikan petak kosong dengan jawapan yang betul.
X kuasa negatif 3. Alright. X kuasa A kuasa negatif 3. X negatif 3, X kuasa negatif 3. X kuasa A3. X negatif 3. Okey, saya boleh tulis tak beberapa? Kita ada beberapa jawapan sekarang ni kita dapat. Nanti saya akan buat ABC, awak pilih mana. Kita ada X negatif 3. Kita ada ikut yang saya baca X negatif 3A. Betul? Tak. Kita baca. Right. Kalau ini 1, ini 2. Ini 3 kalau lain. Yang saya baca tadi ada 2 ni saja. X per A kuasa 3, X per A kuasa negatif 3. Oh, ada satu lagi. Nombor saya nombor 3. Nombor 4 lah kot. X per A negatif 3. Sampai jawab 1, 2 atau 4. Kalau lain daripada tu tulis 3. Sebab saya baca, saya nak confirmkan. X kuasa A3. Oh, ada satu lagi. X kuasa A3. Kuasa A3. X kuasa negatif 3 per A. Okey. Saya tulis based on apa yang awak tulis Based on awak tulis tu saya tulis apa yang ikut bacaan saya lah. X kuasa negatif per A. Okey, basically jawapan dia ni sebenarnya. A X negatif 3. Sebutan dia kalau ni baca mesej A X kuasa AX kuasa negatif 3. Itu sebutan dia. Atau nak panjang A darab X. A darab X kuasa negatif 3. Okay. A darab X kuasa negatif 3. Sebab kita hanya naikkan sahaja negatif 3 ni ke atas. Okay. Saya tak berapa suka soalan awak yang jadi macam ni. Sebab dia kadang-kadang terlalu mudah sampai kita boleh confuse. Tak. A itu salah satu daripada algebra. Boleh? A tadi tu pun dia kira sebagai algebra jugalah. Algebra, apabila kita cakap pasal algebra, iaitu nombor yang boleh berubah lah. Dia boleh jadi apa-apa huruf sekalipun. A sampai Z. A, B, C, D, E, F, dia boleh sampai Z. Tak ada masalah. Sebab dia hanya gantikan kuasa. Kalau dia nilai 1, dia akan tulis 1. Baru kita carry. Kalau 1, yes. Kalau 1, ia akan jadi X kuasa negatif 3. Betul. Okay, so kita terus masuk soalan B pula. Tulis benar atau palsu bagi pernyataan yang berikut. Okay, pernyataan dia ialah punca kuasa 2 1/4 darab 4. Sorry. Bersamaan dengan 24. Palsu. Palsu. Allah. Sekejap. Kenapa ni Allah?
Benar, palsu. Benar dan palsu. Benar, palsu. Benar, palsu. Benar, palsu. Yang ni adalah benar. Betul. Okey, yang ni awak boleh tekan calculator je sebenarnya. Yang penting, okey, kepada siapa-siapa yang tekan calculator, make sure awak tekan betul-betul tau. Especially yang ni. Dan ni lah dua-dua. Kenapa? Sebab ini 144 darab 4 dahulu, baru kita punca kuasakan dia. Kalau awak tekan calculator, sekejap, saya cuba tunjuk. Saya cuba tunjuk dalam line. Alright. Okay, sekejap. Saya cuba tunjuk ke awak kalau saya tekan calculator dia. Ini kepada siapa-siapa yang pakai calculator yang jenis line. Nampak tak? Okay, nampak kan? So, kalau siapa-siapa pakai line, awak nak suruh dia, awak nak buat semua terus ni kan? Awak kena buat macam ni. Punca kuasa 2. Nampak cikgu. Dalam kurungan dia 144 darab 4 tutup kurungan. 24. Ini kalau jenis yang line lah. Kalau yang ni pun sama. Okey. Punca kuasa dalam kurungan 256 per 4 tutup kurungan. Cikgu ada share screen ke? Ada? Tak keluar? Nampak. Saya lupa tekan share. Ya Allah. Okey, ulang balik. Saya nampak macam ada tadi. Alright, sorry. Nampak? Okey, dah nampak. Confirm. Alright, so ini kepada siapa-siapa yang pakai calculator yang jenis line. Kalau awak buat macam ni, memang dia jadi lain. Awak kena buat macam ni. Dalam kurungan, buka kurungan. 144 darab 4 tutup kurungan untuk yang dalam, tutup kurungan untuk punca kuasa 2. Akan jadi 24. Okey. Kalau yang bawah ni, awak je buat 256 per 4. Kena buat macam ni lah. Ini baru dapat yang bawah ni. 8. Itu kalau awak pakai jenis ni. Sekejap, saya cuba try untuk math dulu. Alright. Kalau yang jenis macam ES ini tak ada masalah. You guys boleh terus buat macam tu je. Dapat jawapan. Sebab dia menandakan dia akan bahagikan macam ni. Kalau yang tu pun 256 per 4 pun tak ada masalah. Akan dapat terus. Yang line aja. Kalkulator awak kalau jenis yang jenis line tu kan, itu kena hati-hati sikit. Based on tekan kalkulator awak. Sebab nanti kan takut dia faham lain. Okay. So careful dekat situ sahajalah. Kurungan memang kena double. Yes. Kenapa kena double? Okay, the question, persoalan dia, kenapa saya doublekan kurungan dia? Kenapa saya doublekan kurungan dia? Itu untuk saya lah. Sebab saya kadang-kadang OCD sikit. Kenapa saya buat macam ni? Ini menandakan dia akan buat pendaraban dahulu, baru dia punca kuasa 2 kan dia. Atau kalau kita buat style jenis macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan rupa macam tu lah dalam kalau kita jadikan dia bentuk biasa. So automatic calculator akan darabkan dia dulu, baru dia punca kuasakan dulu. Kalau dia tulis macam ni, takut dia punca kuasa dahulu 144 ni, baru dia darab dengan 4. Tu yang dapat 48. Saya tengok kalau 1 boleh ke? 1 pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya jenis kadang-kadang OCD, so saya suka jadikan dia double. Sebab calculator sometimes they are a bit tak faham. Kalau kita buat macam ni dapat tak? Ni pun dapat juga sebenarnya. Cuma kalau saya buat macam tu, sebab dia nak lebih confident untuk calculator awak. Sometimes, ada masa kadang-kadang calculator awak akan jadi macam confused. Dia boleh tersilap.
Sini boleh juga. Cuma kadang-kadang dia boleh tersilap. So careful on especially line punya calculator yang jenis macam ni. Ada masa kadang-kadang dia macam tak betul sikit, dia jadi lain. Boleh? Open queue. Saya tengok ada orang angkat tangan, betul ke? Fitri angkat tangan. Fitri okey? Okey. So sekarang dah pukul 10 malam. I don't want to hold you guys lama sangat. Okey, minggu depan kita akan terus masuk soalan 24A dan kita cuba habiskan atau tengok macam mana kita buat sebanyak yang boleh minggu depan bab 5. Modul 5 ni Okey. So, sebelum kita gerak ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada Ada. Kalau ni kecil. Tak best.